Esok genap setahun pemerintahan kerajaan perpaduan dalam prospek membangunkan Malaysia Madani. Kejayaan bermula menerusi gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional Warisan, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah yang mengangkat pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ikuti laporan setahun pemerintahan kerajaan perpaduan Siri 1 bersama wartawan Muhammad Najib Masyur. Membasmi penyelewengan dan rasuah ikrar utama kerajaan perpaduan. Data terkini Transparency International menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-61 daripada 180 negara menerusi Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022, kedua terbaik di Asia Tenggara selepas Singapura. Kita melihat beberapa perkara inisiatif yang menekankan kepada aspek urus tadbir yang lebih transparan dan lebih bersih melalui konsep tata kelola good governance yang dah diperkenalkan. Sedikit sebanyak kita lihat ada hasilnya dalam mengukur kemampuan struktur masyarakat kita, dan juga yang paling utama adalah memastikan sistem penyampaian awam dan juga pelaksanaan polisi dan dasar itu bersih telus. Sektor ekonomi turut diberi penekanan. Keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2023 berkembang 2.9% menjadikan pertumbuhan ekonomi pada separuh pertama 2023 kepada 4.2%. Keputusan Tesla untuk bertapak di Malaysia akan membuka peluang baharu perkembangan ekonomi apabila Malaysia menjadi hub kenderaan elektrik EV serantau. Juga pelaburan syarikat gergasi Amazon Web Service yang disifatkan game changer menjurus kepada lonjakan industri teknologi maklumat dan komunikasi dengan anggaran pelaburan RM25.5 bilion bagi tempoh 15 tahun. Syarikat automotif terkenal dunia Geely Global juga akan membina kota pembangunan kenderaan terbesar di rantau Asia Tenggara di Tanjung Malim Perak, sekaligus membentuk reformasi ekonomi ke arah pembangunan yang berdaya cipta dan penghasilan produk berteknologi tinggi. Beliau melihat sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri bahawa kerajaan perlu mengembangkan ekonomi dengan dasar-dasar fiskal. Dengan dasar-dasar fiskal di mana dasar-dasar fiskal ini boleh membantu ekonomi negara itu berkembang dengan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Contoh terbaik dalam fiskal kerajaan itu adalah pemberian subsidi itu sendiri. Pemberian subsidi sekarang tahun lepas 2022 mencecah RM80 bilion. Kalau kita masih mengekalkan yang dulu, masalah besar ni. Tapi apa yang dirasionalisasikan adalah kepada subsidi bersasar. Dalam usaha meringankan beban rakyat khususnya B40, inisiatif Payung Rahmah diperkenalkan. Menu Rahmah, jualan Rahmah dan bakul Rahmah, pendekatan jangka pendek yang berjaya memenangi hati masyarakat, turut memanfaatkan rakyat menerusi pemberian sumbangan tunai Rahmah STR kepada 8.7 juta penerima mewakili 60% penduduk dewasa. Saya orang luar daripada Selangor. So, kos di sini terlalu tinggi yang membuatkan bila saya dapat beberapa bantuan, duit itu boleh saya gunakan untuk perbelanjaan harian saya di sini. Pandangan saya, pemimpin kita dapat banyak benefit daripada untuk student lah. Dari segi e-belia dapat membantu pelajar dari segi kewangan. Kalau Payung Rahmah untuk masyarakat juga dapat benefit juga dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Untuk bantuan pada segi makanan lah. Macam kita tahu kos sara hidup sekarang makin tinggi. So kerajaan dah bagi kita inisiatif Payung Rahmah. Ada banyak jualan yang meringankan terutamanya untuk pelajar yang mendapat harga lagi murah daripada yang sebelum-sebelum ni. Sektor reformasi politik, sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ setiap Selasa kini terpakai di Dewan Rakyat. Turut diperkenalkan laporan audit negara, dibahas dan tindakan tegas kepada ahli parlimen jika menyentuh isu 3R yang boleh mencetus sentimen ketegangan kaum. Menjamin keutuhan rakyat dan memelihara keutuhan ekonomi. Dua teras utama yang diangkat oleh kerajaan perpaduan menerusi konsep Malaysia Madani. Malaysia kini berada di landasannya yang tersendiri dan kelasnya yang tersendiri, khususnya dalam sosioekonomi rakyat dan juga daya cipta di peringkat antarabangsa. Ikuti laporan setahun pemerintahan kerajaan perpaduan Siri 2 esok. Muhammad Najib Masyur, RTM.
Perdana Menteri menghadiri majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani yang akan berlangsung di Dewan Seri Siantan Kompleks Perbadanan Putrajaya sebentar lagi. Untuk perinciannya terus bersama wartawan Muhammad Raswin setia di lokasi. Baik, terima kasih Syahidi Angkasa Puri. Menjelang 365 hari cukup usia setahun Kerajaan Perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat memberi impak positif formasikan pentadbiran negara ke arah lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Fokus agenda madani yang diilhamkan Perdana Menteri jelas seperti satu fasa perubahan ke arah struktur politik baharu dengan mengamalkan elemen asas demokrasi yang bersih, bebas rasuah, pengurusan yang cekap dan kesamarataan. Selain itu, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar bersama pasukannya amat mementingkan agenda rakyat agar tiada yang tertinggal dalam arus pembangunan. Jadi pada malam ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka hadir ke majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani langsung di Dewan Seri Siantan Kompleks Perbadanan Putrajaya, yang mana dijangka kehadiran yang ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri pada pukul 6.30 petang nanti, bermula dengan jamuan makan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan dan seterusnya solat Fardhu Maghrib berjemaah, diikuti solat hajat, bacaan Yasin dan juga doa selamat, dan selepas itu kita akan mengikuti secara langsung ucapan amanat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, yang anda juga boleh tonton secara langsung bermula pukul 6 petang ini di saluran RTM TV1 sebelumnya solat fardu isyak berjemaah yang akan berlangsung juga di Dewan Seri Siantan Kompleks Pentadbiran Kompleks Perbadanan Putrajaya. Jadi kita harapkan majlis ini anda dapat ikuti secara langsung di RTM TV1 dan anda jangan ke mana-mana, teruskan kesediaan bersama kami di RTM. Kita kembali kepada Syahidi Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih. Bilik Gerakan Bencana Big Ben yang berfungsi sebagai pusat sehenti bagi pengurusan maklumat kejadian bencana telah ditubuhkan oleh Jabatan Kejaraya JKR. Menurut Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia juga inisiatif kementerian untuk memudahkan orang ramai melaporkan aduan berkaitan kerosakan jalan. Kita ada satu unit yang kita panggil Big Ben di peringkat Ibu Pejabat Kementerian JKR. Jadi Big Ben ni untuk kita mendapat segala maklumat untuk kita pantau bilik gerakan One Stop Center. Jadi kita dah dapat maklumat tentang banjir bukan hanya di Kelantan dan Terengganu saja, di mana-mana seluruh Malaysia, satu Malaysia. Kita ada sistem itu untuk kita pantau, kita mengetahui apa masalah. Jelas beliau, kesiapsiagaan juga telah diperkasa bagi menangani masalah banjir yang berlaku.